A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak. Okey, baik, hari ini insya-Allah kita akan belajar RBT tahun 4. Okey, RBT tahun 4, buku teks pada muka surat 9 dan seterusnya lah sehingga habis sesi kali ini. Okey, baik. Okey, tajuknya apabila berlaku kemalangan, apa kita nak buat kalau berlaku kemalangan? Kemalangan di bengkel, kemalangan di makmal, di bengkel. Okey, kita baca sama-sama. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlu merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Okey, baik. Merawat luka melecur. Kita tahulah melecur ni macam mana kan. Melecur ni kena benda-benda yang panas. Bila kena yang benda yang panas, kalau kita kat rumah senang je. Kat rumah kena tersiram air panas dan mendidih dekat dapur. Kita pergi nak tutup api ke apa, kita kena menyebabkan jatuh kena air panas. Na'udzubillah lah, minta kita jauh-jauh benda tu kan. Yang kedua, setrika kan, setrika iron baju tu. Iron baju tak terkena tangan. Contoh, kalau jika berlaku kena panas ni macam ni, menyebabkan tangan kita ataupun anggota badan kita melecur, pertama sekali tindakan kita perlu kita buat apa dia? Itu siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Kita kena siramkan, buka paip tu, siramkan dengan air. Tujuan dia apa? Untuk menyejukkan kembali tempat yang kita terkena panas api tu. Nak sejuk ataupun kena air panas ke serika, nak sejukkan balik yang kena panas tu. Itu cara dia. Bukan ke kalau dah panas tu pergi panaskan lagi, tidak, salah. Tapi kena panas tu cepat-cepat segera pergi siramkan dengan air sehingga kawasan melecur tu jadi sejuk. Kalau tidak, mungkin lagi kuat, lagi banyak, lagi teruk kena. So bila kita siram tu, dia akan turun suhu panas tu, membantu untuk mengurangkan kecederaan. Okey, baik. Yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Sapu lotion ataupun krim banyak jual kat farmasi kan. Antaranya krim krim aloe vera contohnya, untuk mengurangkan kepanasan melecur, kurangkan melecur tu kan. Banyak dijual di farmasi. Okey, baik. Lotion yang sejuk, itu dia antaranya. Ini adalah rawatan peringkat awal. Dua langkah ini adalah rawatan peringkat awal. So yang ketiga pula, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Lepas buat rawatan awal ini, langkah pertama dan langkah kedua, langkah ketiga, pergi jumpa doktor ataupun pegawai perubatan dengan segeralah untuk dapatkan rawatan. Itu kalau merawat luka melecur. Okey, yang kedua, elektrik. Elektrik ni banyak sangat. Elektrik ni kan kat rumah kita banyak kan, plug, terutamanya plug. Jangan kita cuba-cuba nak mandai, nak cucuk dengan besi ke yang mudah alirkan aliran elektrik dekat soket plug di rumah ke, di bengkel ke sebagainya. Jangan kita nak cuba-cucuk. Jika berlaku kemalangan terkena renjatan elektrik, ni, nombor satu sekali langkah nak selamatkan mangsa ataupun selamatkan mangsa keadaan sedang kena renjatan elektrik. Yang pertama, kita jangan sentuh mangsa tu. Jangan sentuh mangsa direct dengan tangan.
Ini boleh berjangkit, aliran elektrik akan mengalir masuk ke badan kita juga. Ha. So langkah yang pertama, jangan sentuh dengan direct terus dengan tangan kita. Ha. Langkah yang kedua, apa benda kita kena buat? Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu ataupun tali pinggang. Macam dalam gambar ni, guna kayu ataupun tali pinggang. Tali pinggang, ikat dia, belikkan dia macam ni, tarikkan dia. Sedang kena tu, tarikkan dia. Ataupun pakai kayu boleh. Kayu kita bukan pukul, kayu tu bukan guna untuk pukul, tapi untuk tolak dia supaya dia terjatuh, supaya dia bukan terjatuh, supaya dia tercabut dari sedang direnjat oleh elektrik tu. Sebab apa? Sebab ketika direnjat elektrik tu, otak kita tak boleh nak function, kurang. Semua kelemahan badan kita akan jadi lemah, kita jadi long life, kita jadi tak kuat untuk nak lawan arus tersebut. Cepat tu, perkara ni cepat berlaku. So kita membantu dengan cara begitu supaya arus elektrik tadi tidak mengalir kepada kita. Guna kayu ataupun guna jenis tali pinggang, jenis kulit. Tapi jangan pula guna besi, jangan guna besi. Besi tu arus elektrik mudah mengalir. Sama juga kalau kita guna besi, sama macam kita pegang dia direct terus dengan tangan kita. So jangan guna besi, guna bahan penebat, antaranya kayu, tali pinggang. Tali pinggang tu yang kulit, yang kulit. Yang selain pada kulit, besi tak ada kan tali pinggang kan. Cumanya kepala tali pinggang tu je besi. Okey, baik. Langkah ketiga apa dia? Rehatkan mangsa rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Rehatkan mangsa tempat selesa maknanya di lantai yang flat lah, lantai. Jangan pula sandarkan dia keadaan lemah tu. Dalam keadaan lemah, kita kena rehatkan dia, mangsa, baringkan dia, tengokkan dia, kemudian dapatkan bantuan lah. Maksudnya mungkin kita akan panggil ambulans ataupun panggil doktor. Kalau teruk tu, kita panggil doktor, panggil ambulans untuk hantar ke hospital lah dan sebagainya. Bila dalam mangsa dalam keadaan cedera teruk, jangan kita nak bawa sendiri ke hospital, takut berlakunya apa-apa yang kita tidak tahu, luar pengetahuan kita. Sebab ini adalah pengetahuan ni biasanya doktor lebih tahu daripada kita. So kita kena panggil ambulans, ataupun panggil doktor datang, ataupun panggil ambulans datang. Itu cara terbaik. Mereka ada cara sendiri untuk menolong orang yang dalam sakit begini, dah kena timpa kemalangan begini. Baik kemalangan yang berlaku di jalan raya ke apa ke, itu pun jangan kita nak cuba angkat mangsa tu, biarkan di situ, panggil ambulans segera. Mereka tahu caranya. Okey, baik. Sebab kalau kita angkat, mungkin penyebabnya sesak nafas dan sebagainya lah. Itu kita tak nak. Okey, baik. Tahukah kamu apa ni? Tahukah kamu kulit melecur berlaku disebabkan terkena cecair panas ataupun objek panas, arus elektrik dan sebagainya. Kalau kena arus elektrik yang berwatt tinggi, berwatan tinggi, boleh jadi melecur badan. Melecur badan, terbakar badan. Arus elektrik nampak macam begitu biasa-biasa, tapi kalau dia dalam arus yang banyak, dia boleh melecurkan badan. Ini boleh mencabut nyawa kita lah. Na'udzubillah, minta jauh daripada itu. Okey, baik. Itu di rumah kita kena hati-hatilah. Hati-hati dengan arus elektrik ni. Kena jaga, jangan ambil mudah perkara begini. Okey, baik. Terutama kan banyak sekarang ni pakai telefon, nak ngecas telefon. Pastikan alat-alat pengecasan tu dalam keadaan baik, dalam keadaan elok. Dan kalau nak beli yang ada cok sirin ke ataupun jaminan dari sesuatu
organisasi tentang keselamatannya. Kena ada yang begitu sebab mereka nak keluarkan SIRIM nak keluarkan dia punya kelulusan itu, dia ada buat dia check, dia uji dulu supaya benda tu betul-betul dalam keadaan selamat, baru dikeluarkan kebenaran untuk dijual ataupun diguna oleh orang ramai. Baik, itu kena hati-hati semua tu. Biasa banyak berlaku sekarang ni, kita dunia sekarang ni, dunia banyak dengan penuh dengan smartphone kan. Berlakunya pengecasan apa dan sebagainya lah. Kena hati-hati anak-anak kena hati-hati semua. Okey, baik. Seterusnya muka surat ke-10, kita pergi muka surat 10. Kita nak habis ni bahagian unit ini. Muka surat 10, perhatikan contoh plan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di bawah. Ceritakan. Ini dia suruh ceritakan. Kamu boleh tengok bila berlaku kecemasan, boleh tengok apa perlu kita buat. Dekat bengkel RBT ni dia ada petunjuk garisan arah keluar pintu. Jika kalau dekat depan ni arahnya mana, dekat tengah arahnya mana, keluar arah. Semuanya arah menuju ke pintu, untuk mudah kita keluar jika berlaku kecemasan di dalamnya, contoh kebakaran dan sebagainya. Begitu juga sebelah pintu belakang, tengok laluan arah. Okey, dia kata bengkel RBT hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Pastikan kedua-duanya dalam keadaan baik. Okey, alat pemadam api. Ni alat pemadam api warna merah ni. Satu cara nak guna dia apa dia, alat pemadam api macam mana? Tarik picu dulu. Tarik picu. Pastikan masa tarik picu tu kita dah halakan tempat keluarnya ni, keluar serbuk putih, white holder ke arah api yang menyala. Halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Mengikut arah angin maksudnya angin tu jangan lawan angin, ikut arah angin. Jangan lawan arah angin. Kalau lawan arah angin, serbuk yang putih yang keluar ni dia tak mengena pada api, dia akan patah balik ke kita. So kalau arah angin, serbuk ni akan keluar menuju arah api lah. Begitu. Yang ketiga, tekan kuat-kuat. Dah hala tu, dah tarik picu, hala ke muncul ni ke api. Yang ketiga, tekan yang belakang merah ni, tekan kuat, tekan tuas ni. Dan yang keempat, layangkan muncung ke arah kiri dan kanan. Kiri kanan supaya api tu padan dengan rata, dengan habis semua padan. Itu cara penggunaannya. Okey, pada muka surat seterusnya, muka surat 11, kamu boleh tengok semua, boleh tengok amalan keselamatan di bengkel. Okey, bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Nak kena simpan dan selenggara alat-alat yang ada di di bengkel. Nak kena susun atur perabot yang baiklah, yang mudah untuk kita ambil guna, mudah kita simpan, mudah kita selenggara, memudahkan kita jika berlaku kecemasan untuk kita keluar dari makmal, dari bengkel. Jangan bersepah tepi sana tepi sini, semua ada, nak lalu pun susah, lambat. Tak boleh macam tu. Okey, susun atur dan kebersihan. Kebersihan kena ada, jangan bersepah, jangan banyak sampah, jangan ada sampah, jangan ada debu kalau boleh, biar berkilat lantai tu. Yang kedua, B, penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Itu perlu disimpan dan diselenggara. Contohnya benda alat penimban ni kena ada selenggara.